Seterusnya saya akan gunakan dengan bab 3, iaitu metodologi kajian. Pengenalan. Pengkaji menggunakan kaedah penerokaan secara kualitatif kerana ingin mendapatkan pandangan dan pengetahuan ibu bapa tentang permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak berusia 6 tahun. Peserta kajian terdiri daripada 8 orang ibu bapa kanak-kanak berusia 6 tahun yang dipilih melalui kaedah konsepulan bertujuan. Menurut Hussein Nasaji 2020, pendidikan kualitatif mengandungi inkuiri yang bersifat naturalistik dan tidak berasaskan nombor dan bersifat eksploratory secara meluas. Instrumen kualitatif boleh membantu menyelesaikan masalah. Instrumen kualitatif seperti menggunakan kaedah temu bual, menggunakan kaedah pengedaran borang kuesioner, pertujuan dan temu bual menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mengumpul data dari responden. Kaedah yang digunakan dalam pengumpulan data memberikan penerangan yang lengkap mengenai penyelidikan berkenaan dengan responden yang terlibat. Seterusnya saya pergi kepada reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian bukan instrumental, iaitu menggunakan kajian kes. Menurut Gall dan Bob, menjelaskan bahawa kajian mendalam mengenai fenomena semula jadi dalam kajian ini berkaitan peningkatan kadar obesiti kanak-kanak berumur 6 tahun dan persekitaran utama kanak-kanak yang membawa kepada permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Kajian ini akan melihat perspektif peserta, iaitu ibu bapa, berkaitan isu obesiti dan cara didikan yang diamalkan oleh mereka kepada anak-anak mereka. Ianya bersifat partikularistik, iaitu lebih berfokus kepada situasi atau kejadian tertentu. Dalam kajian ini, sudah tentunya ia memfokuskan mengenai isu peningkatan obesiti dan pengaruh ibu bapa, keluarga dan persekitaran yang mendorong kepada peningkatan masalah tersebut. Selain itu, pengkaji juga akan menggunakan kaedah deskriptif, iaitu pengkaji akan menyediakan satu huraian mantap berkaitan isu yang dikaji dan bersifat heuristik, iaitu kes yang dikaji membantu kefahaman pembaca mengenai isu berkenaan. Partisipan kajian. Dalam kajian ini, pengkaji akan menggunakan sebanyak 8 orang responden yang terdiri daripada ibu bapa kanak-kanak berusia 6 tahun sebagai wakil populasi. Temu bual pengkaji dengan ibu bapa responden adalah mengenai pandangan mereka mengenai faktor-faktor permasalahan obesiti dalam kalangan anak-anak mereka. Seterusnya, instrumen kajian. Dalam kajian ini, pengkaji akan menggunakan kaedah kualitatif, iaitu menggunakan kaedah temu bual bersama responden secara bersemuka. Orang kuesioner akan diajarkan kepada 8 orang responden yang terdiri daripada ibu bapa dan penjaga. 8 salinan yang diberi diminta untuk dikembalikan kepada pengkaji secara serahan tangan. Pengkaji akan mengadakan temu bual secara online menggunakan aplikasi WhatsApp dan menyerahkan orang kuesioner kepada ibu bapa responden. Dalam kajian ini, pengkaji memilih menemu bual ibu bapa responden menggunakan aplikasi WhatsApp dan menggunakan orang kuesioner kerana atas faktor liputan internet dan juga faktor penularan wabak COVID-19 yang masih melanda negara. Selain itu, pengkaji memilih menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga serahan borang kuesioner kepada ibu bapa adalah disebabkan kekurangan waktu responden. Disebabkan bekerja dari rumah dan atas permintaan para responden yang ingin menjawab soalan secara terus. Bagi mendapatkan maklumat mengenai latar belakang ibu bapa, pengkaji akan membahagikan borang kuesioner kepada beberapa bahagian seperti bahagian A mengandungi latar belakang ibu bapa responden dan bahagian B mengandungi soalan terbual berkaitan didikan ibu bapa mengenai pemilihan makanan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, pilot study. Pilot study atau dikenali sebagai kajian rintis, iaitu pengkaji akan melaksanakan kajian awal berskala kecil untuk memastikan apakah masalah-masalah yang terdapat dalam kajian ini sebelum kajian berskala besar dilaksanakan, dan mengenal pasti kelemahan dalam kuesioner yang diajarkan kepada responden sebelum kajian dapat dilaksanakan. Kaedah analisis dokumen. Pengkaji akan menggunakan analisis dokumen, iaitu pengkaji akan melihat laporan akhbar, jurnal, buku dan tesis berkaitan permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Seterusnya, pengkaji juga akan menggunakan kaedah soalan semi-struktur dan soalan struktur. Pengkaji akan menyediakan soalan semi-struktur dan soalan struktur sepanjang kajian ini dijalankan.
Prosedur pengumpulan data. Dalam penyelidikan ini, pekaji akan menggunakan kaedah kualitatif iaitu menggunakan kaedah temu bual iaitu menemu bual ibu bapa menggunakan soalan temu bual semi struktur dan soalan berstruktur. Dalam kajian ini juga, pekaji akan melaksanakan analisis dokumen ke atas laporan-laporan akhbar tesis dan jurnal laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga laporan-laporan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Seterusnya, temu bual. Dalam kajian kualitatif, temu bual merupakan perjumpaan antara dua individu bagi bertukar maklumat dari soal jawab dan maklum balas. Menurut Elmil, temu bual boleh dijalankan bagi untuk mengetahui perkara yang ada dalam pemikiran seseorang. Menurut laman web University of Tricks 2020, kaedah temu bual digunakan untuk mengumpul data dalam satu populasi yang kecil merangkumi topik yang luas. Temu bual boleh dijalankan secara soalan berstruktur dan tidak berstruktur. Kajian ini menggunakan kaedah temu bual soalan berstruktur dan tidak berstruktur. Kaedah temu bual dijalankan dalam bentuk kajian penyerahan borang soal sidik dan menggunakan aplikasi WhatsApp kerana penularan wabak COVID-19 dan pengenalan perintah kuala pergerakan PKP. Seterusnya, protokol temu bual. Yang pertama, menentukan kajian. Langkah kedua, membuat sorotan kajian dan pinjaman kajian bagi mengenal pasti masalah. Yang ketiga, menetapkan metodologi kajian. Yang keempat, memilih instrumen temu bual. Yang kelima, protokol temu bual. Yang keenam, kajian kualitatif. Yang ketujuh, analisis data kualitatif mengikut tematik. Yang ke-8, perbincangan, kesimpulan dan cadangan. Okey. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan instrumen temu bual struktur dan instrumen temu bual semi struktur bagi mengumpulkan data untuk menjawab objektif kajian yang telah dinyatakan. Kaedah ini dipilih untuk mendapatkan jawapan yang mendalam daripada partisipan kajian yang terdiri daripada ibu bapa dan penjaga kanak-kanak tadika berusia 6 tahun yang mengalami masalah obesiti di sekitar negeri Pahang. Rajah 3.1 menunjukkan prosedur pembinaan protokol temu bual berdasarkan pembacaan dan rujukan literatur serta pengalaman pekaji telah menghasilkan draft kerangka soalan. Pelaksanaan kajian. Reka bentuk kajian merupakan satu tata cara mengumpul dan mengolah data berdasarkan pelajaran khusus dan sistematik yang melibatkan serangkaian pemboleh ubah. Pekaji akan menggunakan kajian-kajian lepas iaitu berupa buku, jurnal, tesis dan juga laporan akhbar berkenaan fakta permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Pekaji telah melakukan pemerhatian kepada ibu bapa yang menyatakan menginginkan laku kanak-kanak dan persekitaran kanak-kanak itu sendiri berdasarkan temu bual pekaji dengan ibu bapa mereka dan berusaha mendapatkan selama 8 orang ibu bapa. Ianya akan dipilih secara rawak bagi melaksanakan kajian ini secara temu bual dan pengedaran kuesioner. Pekaji akan menggunakan teori pembelajaran sosial Bandura, teori ecological behavioral phenomena dan teori sosial Erikson dalam mengenal pasti peningkatan kadar obesiti kanak-kanak. Proses pelaksanaan. Pekaji memilih responden dari kalangan para ibu bapa untuk mengenal pasti kaitan gaya kebapaan dengan peningkatan kadar obesiti dalam kalangan kanak-kanak yang akan dipilih secara rawak iaitu mereka yang berumur 6 tahun sahaja iaitu di sekitar tadika di negeri Pahang. Alat instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan satu alat yang digunakan oleh penyelidik ketika menjalankan suatu penyelidikan. Instrumen kajian dijadikan sebagai asas kepada penyelidik bertujuan untuk mencapai objektif kajian. Kaedah yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini ialah kaedah pemerhatian, kaedah temu bual dan kaedah pengedaran kuesioner. Sebanyak 8 orang responden dipilih untuk ditemu bual dalam kajian ini. Penyelidik akan menggunakan kaedah kualitatif iaitu menggunakan kaedah temu bual bagi mendapatkan maklumat. Penggunaan kuesioner bertujuan. Dalam kajian ini, pekaji akan menggunakan kuesioner bertujuan untuk menjalankan temu bual dengan meniru model kuesioner FAQ yang sering digunakan bagi mengenal pasti gaya pemakanan dalam kalangan kanak-kanak. Kuesioner yang digunakan akan bersifat menyeluruh iaitu berbentuk open-ended question.
Status kelebihan berat badan dan obesiti kanak-kanak. Pekaji akan mendapatkan berat badan kanak-kanak dan tinggi kanak-kanak melalui temubual dan penyediaan soalan berstruktur. Sebelumnya, status berat badan seseorang kanak-kanak menggunakan indeks jisim berat badan BMI. Pengetahuan mengenai amalan pemakanan seimbang dan kanak-kanak ibu bapa. Kajian ini akan memfokuskan pengetahuan makanan dalam kalangan ibu bapa. Dalam hal ini, pengkaji akan menjadikan soalan semi struktur dan berdasarkan model PAQ, tetapi ianya berbentuk open-ended question bagi melihat pengetahuan ibu bapa berkaitan pemakanan anak-anak. Kaedah pengumpulan data. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti secara terperinci tentang permasalahan obesiti kanak-kanak di tadika di Negeri Pahang. Kajian ini dijalankan berdasarkan persepeden bertujuan dari kalangan ibu bapa dan penjaga yang mempunyai anak-anak yang mengalami masalah obesiti. Kajian ini akan menggunakan reka bentuk kajian kes di mana data kualitatif diperolehi dari transkripsi terbual atas beberapa orang responden yang terdiri daripada ibu bapa dan penjaga yang mempunyai anak-anak yang mempunyai masalah obesiti. Kemudian, dapatan kajian ini akan dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A adalah berkaitan profil latar belakang peserta kajian, manakala bahagian B pula merangkumi fokus kajian untuk mengenal pasti faktor permasalahan obesiti dalam kanak-kanak, merangkumi pengetahuan ibu bapa dan penjaga serta bersecara sosial komuniti setempat, latar belakang pendidikan ibu bapa, keadaan tempat tinggal dan keadaan ekonomi ibu bapa yang menjadi faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak di tadika di Negeri Pahang. Analisis data bahagian A meliputi latar belakang responden kajian. Bahagian analisis data ini berkaitan dengan latar belakang ibu bapa seperti jantina anak, umur anak dan indeks jisim tubuh anak body mass index BMI. Selama 8 orang responden yang terdiri daripada ibu bapa dan penjaga. Responden kajian terbual ini akan diberikan kod bagi menjaga kerahsiaan responden dan mematuhi etika penyelidikan yang telah ditetapkan. Analisis bahagian B iaitu kualitatif. Analisis bagi bahagian B ini akan dibuat berdasarkan dapatan data transkrip terbual yang diperolehi bagi menjawab persoalan kajian berkaitan pengetahuan ibu bapa dan penjaga mengenai amalan pemakanan, aktiviti fizikal, kekerapan anak-anak mengambil makanan, pemantauan yang dilakukan oleh ibu bapa terhadap anak-anak, suasana makan di rumah, pengaruh persekitaran, amalan program intervensi yang dilakukan oleh pihak tadika dan komuniti setempat bagi membendung permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Pemprosesan data kualitatif adalah berbentuk naratif sehingga proses analisis yang dilakukan bersifat mendalam, spesifik dan memiliki dasar yang kuat. Biasanya, data kualitatif dikumpulkan berdasarkan kejadian atau fenomena yang berpengaruh dalam sebuah kelompok atau komuniti. Ianya melibatkan proses mengumpul, mengolah, menganalisis, menyimpan dan mengeluarkan data. Data yang diperoleh merupakan data mentah yang perlu diproses bagi melihat hasil kajian yang telah dijalankan. Dalam proses analisis data, pendekatan kualitatif melibatkan proses transkripsi data, penyaringan data, pembinaan tema, pengkodan tema dan dapatan hasil kajian. Data-data yang sudah dikenal pasti akan dikategorikan mengikut tema dan subtema yang telah ditentukan oleh pengkaji. Analisis data kualitatif dibuat bertujuan untuk memahami maksud tersirat dalam proses terbual, maklum balas dan distribusi di responden. Orang soalan terbual telah diedarkan kepada para ibu bapa iaitu sebanyak 8 orang. Orang terbual ini mengandungi bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi pertanyaan latar belakang responden dan bahagian B mengandungi sebanyak 30 soalan. Pada tahap seterusnya, data telah digunakan untuk menganalisis pemboleh ubah kajian dan mengikut objektif kajian serta menjawab persoalan kajian dalam kajian ini. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah Paulson Parenting Scale bagi menentukan hujah keibubapaan. Pengkaji akan menemubual selapan 8 orang responden yang mempunyai anak yang mengalami masalah obesiti pada masa ini.
Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji akan menggunakan kaedah parental alternative questionnaire yang akan diadaptasi menjadi soalan semi struktur dan soalan berstruktur bagi melihat cara didikan dan pengetahuan ibu bapa tentang faktor permasalahan obesiti dalam kanak-kanak. Ada ujian yang digunakan adalah parental questionnaire yang dibangunkan oleh Buri 1991 bagi menganalisis faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak di tadika diberi faham. Keabsahan dan kebolehpercayaan. Pengkaji akan menggunakan jurnal-jurnal dan buku laporan akhbar, kaedah dokumentasi dan juga membuat individu-individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini. Pengkaji juga akan mendapatkan nasihat dan bimbingan daripada pensyarah yang mengajar untuk mendapatkan pandangan dan bimbingan mengenai item-item yang digunakan. Melalui hasil perbincangan dengan pensyarah sentiasa dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Seterusnya, kajian ini dapat memberi impak dalam memberi pendidikan tentang faktor-faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak di tadika didik faham. Seterusnya, saya pergi kepada bab 4, dapatan kajian. Pengenalan. Bab ini akan membincangkan beberapa aspek meliputi analisis permasalahan obesiti dalam kalangan keluarga kanak-kanak tadika berdasarkan instrumen soal sidik, temu bual dan analisis dokumen. Hasil analisis ini adalah untuk menjawab soalan kajian seperti yang dinyatakan dalam bab 1, iaitu untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak tadika dan sejauh manakah ibu bapa kanak-kanak tadika mempunyai ilmu pengetahuan tentang obesiti. Analisis faktor permasalahan obesiti dan kanak-kanak di tadika. Dalam bahagian dapatan kajian ini, pengkaji akan menginterpretasi data berdasarkan 3 bentuk instrumen, iaitu soal sidik, temu bual dan analisis dokumen. Analisis permasalahan obesiti berdasarkan soal sidik dan temu bual. Analisis kes responden 1. Ibu bapa tidak mengetahui berdasarkan kes responden 1, ibu bapa tidak mengetahui mengenai bagaimana untuk mengawal berat badan dan nutrisi dalam pemakanan anak-anak. Analisis permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak berdasarkan temu bual dan soal sidik ialah responden 1 tidak mengetahui cara khusus untuk mengawal masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Apatah lagi dalam pemakanan seharian anak beliau yang lebih banyak mengambil karbohidrat seperti nasi. Selain itu, responden 1 juga tidak memantau makanan yang diambil oleh anak-anak mereka dan membiarkan sahaja anak-anak membuat pilihan makanan. Permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak turut berpunca daripada kurangnya pengetahuan mengenai nutrisi makanan dalam kehidupan mereka. Pengkaji juga mendapati bahawa responden gemar menghidangkan anak-anak beliau dengan makanan yang bergoreng seperti cukodok bilis dan sebagainya. Malah, responden juga tidak memberikan bimbingan mengenai pemakanan yang sihat. Selain itu, anak responden gemar mengambil makanan terlalu gerat. Walaupun responden suka memasak di rumah, beliau masih tidak mengetahui mengenai nutrisi makanan. Selain itu, anak-anak responden juga gemar mengambil makanan manis ketika perintah kawalan pergerakan PKP. Responden juga menyatakan beliau mengikut kehendak anak-anak. Melalui pernyataan ini, didasar bahawa permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak di tadika disebabkan oleh ibu bapa kurang pengetahuan mengenai nutrisi pemakanan anak-anak mereka. Melalui dapatan ini, pengkaji membuat kesimpulan bahawa kurangnya pengetahuan ibu bapa menjadi faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak tidak dapat diselesaikan dan tidak ada program khusus di sekolah untuk mencegah obesiti kepada kanak-kanak dan komuniti setempat, menyebabkan permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak sukar untuk dibendung. Ibu bapa didapati tidak mengetahui mengenai pemakanan seimbang dalam kalangan kanak-kanak yang patut diberikan. Analisis kes responden 2. Permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak adalah kekerapan membeli makanan di luar dan tiada pengetahuan mengenai pemakanan yang sihat. Berdasarkan dapatan kajian, pengkaji mendapati bahawa faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak di tadika juga
disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu melalui pembelian makanan di luar seperti di pasar malam, di kedai makan, di pasar raya dan juga membeli makanan secara bungkus. Selain itu, responden juga menjelaskan bahawa anak-anak mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai pemakanan yang sihat dan mengakui anak-anak masih memerlukan bimbingan daripada pihak ibu bapa dan tiada pemantauan yang jelas dilakukan oleh ibu bapa. Tiada waktu untuk bersenam yang ditetapkan secara khusus juga menjadi faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Di tadika, malah responden juga turut tidak merancang dengan teratur aktiviti bersama anak-anak di sepanjang musim PKP, iaitu perintah kawalan pergerakan. Budak-budak anak-anak hanya duduk sahaja di rumah dan tiadanya aktiviti fizikal menyebabkan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Walaupun terdapat aktiviti yang dirancang iaitu sebanyak 4 kali seminggu, tetapi aktiviti itu didapati tidak konsisten menyebabkan permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak tadika tidak dapat dibendung. Responden yakin bahawa suasana makan di rumah turut menyebabkan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu, responden juga menjelaskan bahawa anak-anaknya selalu kerap meminta makanan segera sejak umur anak 3 tahun lagi. Pengaji juga mendapati bahawa sepanjang perintah kawalan pergerakan, anak-anaknya hanya duduk di rumah sahaja tanpa sebarang aktiviti fizikal berdasarkan temu bual melalui borang soal sidik. Responden juga menjelaskan bahawa responden tidak mengamalkan sebarang teknik untuk mengawal pemakanan anak-anak mereka dan hanya mengurangkan gula dalam makanan dan minuman, dan responden turut menjelaskan tiada program intervensi dijalankan oleh pihak komuniti setempat. Analisis kes responden 3. Pengambilan makanan manis menjadi faktor kepada permasalahan obesiti. Berdasarkan dapatan kajian dan juga borang soal sidik dan temu bual, pengkaji mendapati bahawa anak-anak responden 3 begitu kerap mengambil makanan manis, iaitu anak responden akan mengambil makanan manis iaitu pada waktu sarapan pagi. Anak beliau gemar mengambil makanan manis seperti kuih muih, air milo, air teh, kopi dan lauk-lauk pada waktu tengah hari. Menurut responden, beliau tidak mengamalkan teknik-teknik tertentu dalam mengawal pemakanan anak-anak. Menurut responden, anak-anak gemar mengikut tabiat pemakanan orang dewasa di sekelilingnya. Responden turut merancang aktiviti bersama anak-anak beliau, iaitu hanya menyuruh anak-anak bermain badminton pada waktu petang pada sebanyak 3 kali seminggu, namun terpulang pada anak-anak beliau untuk melakukannya atau tidak. Beliau menyatakan tiada program intervensi mengenai obesiti dalam kalangan kanak-kanak dijalankan oleh komuniti setempat. Okey, analisis kes responden 4. Berdasarkan dapatan kajian, pekaji mendapati bahawa responden 4 mengetahui bahaya obesiti. Pekaji mendapati bahawa responden juga menyedari bahawa sebagai ibu bapa, responden perlu memberikan anak-anak makanan yang berkualiti dan bagi mencegah obesiti dalam kalangan anak-anak. Hendaklah melakukan senaman dan pemakanan seimbang dalam kehidupan. Namun begitu, berdasarkan dapatan kajian, pekaji mendapati bahawa responden 4 mula mengabaikan pengetahuan mengenai obesiti kerana pada akhirnya responden tetap menghormati permintaan anak-anak dan memarahi anak-anak jika terlalu kerap meminta makanan segera. Responden juga tidak merancang aktiviti fizikal bersama anak-anak dan hanya anak-anak sahaja melakukan aktiviti sebanyak 3 kali seminggu. Responden juga berpandangan suasana makan di rumah mendorong kepada permasalahan obesiti, serta responden tidak pasti sama ada program intervensi obesiti dijalankan oleh komuniti setempat. Analisis kes responden 5. Ibu bapa mengabaikan pengetahuan mengenai obesiti, makan tidak mengikut jadual, kesibukan ibu bapa bekerja dan pengambilan karbohidrat dan kudapan yang berlebihan, senaman fizikal yang tidak konsisten dan menjadi faktor permasalahan obesiti.
Berdasarkan dapatan kajian, pekaji memahami bahawa obesiti ialah kanak-kanak yang memiliki berat badan melebihi BMI. Kanak-kanak berdasarkan dapatan kajian, pekaji mendapati bahawa sebagai ibu bapa, responden mengetahui perlunya mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan mengawal cara pemakanan anak-anak. Namun begitu, pengkaji mendapati bahawa responden akhirnya mengikut minat dan cita rasa anak-anak kerana responden berpandangan bahawa anaknya seorang yang memilih dalam pemakanan seharian. Kaji juga mendapati bahawa responden tidak mahu memaksa anak-anak untuk makan kerana bimbang anak-anak tidak mahu makan. Selain itu, berdasarkan dapatan kajian, anak-anak responden mendapatkan sumber makanan dari masakan responden sendiri maupun membeli secara bungkus. Responden mengakui bahawa kesibukan bekerja menyebabkan beliau tidak dapat menyediakan pemakanan yang seimbang dan anak tidak mahu makan buah-buahan dan hanya mengambil karbohidrat sahaja. Berdasarkan dapatan kajian, masa perintah kawalan pergerakan, anak-anak responden makan tidak mengikut jadual dan pengambilan kudapan yang berlebihan serta kesukaran ibu bapa mengawal kuantiti pemakanan anak-anak menjadi faktor kepada permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Berdasarkan dapatan kajian, responden menjelaskan bahawa pihak sekolah telah menjalankan kempen aktiviti pemakanan sihat dan komuniti setempat telah mengadakan aktiviti berbasikal sebagai aktiviti riadah di kawasan tempat tinggal. Namun begitu, responden tidak menjelaskan kepada pengkaji kekerapan pihak sekolah mengadakan kempen pemakanan sihat dan kekerapan pihak komuniti mengadakan aktiviti riadah. Berdasarkan soal sidik, pengkaji mendapati bahawa responden hanya memberi galakan untuk anak-anaknya melakukan senaman 1 atau 2 jam setiap petang. Analisis kes responden 6. Suasana makan di rumah, kesibukan ibu bapa bekerja, senaman fizikal yang tidak konsisten dan terlalu mengikut kehendak anak-anak menjadi faktor kepada permasalahan obesiti. Berdasarkan dapatan kajian, responden 6 mengakui bahawa kesibukan ibu bapa bekerja menjadi faktor beliau tidak dapat menyediakan pemakanan yang seimbang kepada anak-anak. Untuk anak-anak mengikut piramid makanan, berdasarkan soal sidik, pengkaji mendapati responden mengatakan bahawa suasana makan di rumah menjadi faktor kepada permasalahan obesiti. Hal ini kerana ketika makan pagi, anak-anak mengambil makanan berkarbohidrat seperti nasi lemak dan makanan berminyak seperti ayam goreng dan ayam masak kicap, dan makanan yang sama diambil bagi makan malam. Berdasarkan dapatan kajian, responden menyatakan bahawa sebagai ibu bapa, beliau cuba mengawal pengambilan makanan manis tapi tidak berjaya kerana anak dan kerap meminta makanan manis. Selain itu, beliau terlalu mengikut kehendak anak-anak kerana bimbang jika terlalu memaksa anak-anak makan, anak-anak tidak mahu makan. Berdasarkan dapatan kajian, tiada aktiviti yang dilakukan sepanjang perintah kawalan pergerakan. Anak-anak hanya menghadap telefon bimbit dan menonton televisyen dan mengemak lantai. Analisis kes responden 7. Tidak mampu melawan tantrum anak-anak dan kesibukan bekerja. Anak-anak dibiarkan makan sendiri dan mencari makanan sendiri dan tidak mengetahui mengenai nutrisi pemakanan anak-anak. Berdasarkan dapatan kajian, pengkaji mendapati bahawa responden 7 menjelaskan bahawa beliau tiada pengetahuan mengenai nutrisi pemakanan anak-anak dan juga cara-cara untuk mencegah obesiti. Berdasarkan dapatan kajian, pengkaji mendapati bahawa responden sering memberi peluang kepada anak-anak untuk memilih makanan dan menghormati kehendak anak-anak kerana beliau tidak mampu untuk melawan tantrum anak-anak ketika meminta makanan. Dan beliau mengikutkan sahaja kehendak anak-anak berdasarkan dapatan Berdasarkan dapatan kajian, pengkaji mendapati bahawa responden membiarkan sahaja anak-anaknya mencari makanan sendiri. Pengaruh rakan sebaya juga pada pandangan beliau menyebabkan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini kerana anak-anak beliau sering menghadiri majlis hari jadi. Berdasarkan dapatan kajian, pengkaji mendapati bahawa responden tidak merujuk kepada piramid makanan kerana anak beliau tidak mahu makan makanan yang seimbang. Berdasarkan dapatan kajian,
Beliau ada membawa anak beliau berjumpa dengan pakar pemakanan untuk mencegah obesiti tetapi tidak berjaya. Analisis kes responden 8. Cara pemakanan di rumah mengundang kepada permasalahan obesiti. Berdasarkan dapatan kajian, pengkaji mendapati bahawa responden sangat memberi peluang kepada anak-anak dan menghormati pilihan pemakanan anak-anak dan sangat memberi peluang kepada anak-anak mereka meskipun beliau memahami kesan obesiti. Berdasarkan soal sidik, responden tidak pasti mengenai cara mengawal pemakanan anak-anak. Berdasarkan terbubuhan dengan pengkaji, responden merupakan seorang ibu yang suka memasak dan suasana makan pagi, makan tengah hari dan makan malam sangat meriah dengan makanan. Responden menggalakkan anak-anak untuk melakukan aktiviti fizikal namun kekerapan tidak dinyatakan. Rumusan analisis dapatan kajian. Berdasarkan dapatan kajian, faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak ialah pertama, kurangnya pengetahuan ibu bapa tentang obesiti dalam kalangan kanak-kanak, iaitu ibu bapa tidak mempunyai pengetahuan mengenai teknik-teknik mengawal pemakanan anak-anak dan ibu bapa tidak merujuk keramik makanan dalam menyediakan pemakanan seimbang. Pengetahuan ibu bapa mengenai teknik mengawal pemakanan juga tiada dan hanya membiarkan sahaja anak-anak makan tanpa kawalan. Namun begitu, terdapat juga ibu bapa yang mempunyai pengetahuan tetapi tidak mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan seharian. Anak-anak mereka kerana bimbang, anak-anak mereka tidak mahu makan sekiranya ibu bapa memaksa anak-anak untuk makan. Selain itu, faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak adalah disebabkan faktor kesibukan ibu bapa bekerja. Merupakan faktor permasalahan obesiti yang menyumbang kepada faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Berdasarkan kajian, ibu bapa yang ditemubuhan menjelaskan bahawa kesibukan ibu bapa bekerja menyebabkan anak-anak mencari makan sendiri di luar secara bungkus, membeli di pasar raya dan juga di pasar malam. Seterusnya, berdasarkan dapatan kajian, kesibukan ibu bapa bekerja menyebabkan ibu bapa tiada masa untuk membawa anak-anak bersenam. Selain itu, pengetahuan ibu bapa mengenai kepentingan amalan melakukan senaman aktiviti fizikal berdasarkan dapatan kajian, rata-rata ibu bapa hanya memberi galakan sahaja tetapi tidak membimbing anak-anak mengenai aktiviti fizikal yang akan dilakukan. Berdasarkan dapatan kajian ini, terdapat aktiviti fizikal dilakukan selama 1 atau 2 jam sahaja atau sekiranya ibu bapa hanya membawa anak-anak bersenam sekiranya ada ke lapangan. Hal ini menunjukkan ibu bapa tidak konsisten melaksanakan aktiviti senaman fizikal bersama anak-anak. Berdasarkan dapatan kajian ini, terdapat ibu bapa tidak melaksanakan aktiviti fizikal pada perintah kawalan pergerakan diperkenalkan. Kurangnya pengetahuan ibu bapa mengenai kepentingan bersenam menjadi faktor kepada permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak dan sukar untuk dibendung dan anak-anak beralih kepada pergantungan kepada dunia digital iaitu bermain telefon bimbit dan juga menonton televisyen. Selain itu, faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak adalah faktor suasana makan di rumah. Suasana makan di rumah menyumbang kepada permasalahan obesiti. Hal ini kerana ibu bapa yang ditemubuhan menyatakan bahawa mereka gemar memasak sendiri di rumah. Tetapi malangnya, hasil dapatan kajian mendapati bahawa makanan yang dihidangkan ialah makanan berkarbohidrat seperti nasi dan makanan yang berminyak. Selain itu, kanak-kanak ketika pengenalan perintah kawalan pergerakan PKP, makan dengan kerap tanpa pemantauan ibu bapa menyebabkan permasalahan obesiti dan kanak-kanak terus berlaku. Okey, seterusnya analisis sejauh manakah ibu bapa kanak-kanak di tadika mempunyai pengetahuan mengenai obesiti. Analisis faktor yang mempengaruhi masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak di tadika ialah berdasarkan dapatan kajian. Pengkaji melihat bahawa faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak ialah kurangnya pengetahuan ibu bapa mengenai obesiti kanak-kanak adalah sangat kurang. Berdasarkan soal sidik dan temubuhan, responden satu menjelaskan bahawa beliau tidak mengetahui teknik yang betul untuk mengawal pemakanan anak-anak, mana responden pertama juga mengakui bahawa anak-anak beliau gemar mengambil makanan dan minuman manis berkarbohidrat. Responden juga tidak mempunyai informasi yang cukup
berkaitan nutrisi pemakanan anak-anak mereka. Hal yang sama juga berlaku kepada responden kedua. Walaupun beliau mengetahui sedikit berkaitan bahaya obesiti dalam kalangan kanak-kanak, namun begitu responden berpandangan bahawa sebaran maklumat mengenai obesiti perlu digiatkan lagi menggunakan platform media sosial. Kekurangan sebaran maklumat menyukarkan responden mencegah obesiti pada peringkat awal lagi. Malah responden juga turut menyatakan responden juga tidak menyatakan apakah bentuk bimbingan yang diberikan kepada anak-anak responden. Responden ketiga menjelaskan bahawa mereka sebagai ibu bapa juga tidak mengetahui mengenai faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak kerana tiada maklumat disalurkan di kawasan tempat tinggal mereka dan tiada program intervensi dijalankan oleh pihak sekolah untuk membendung permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Malah sebagai ibu bapa, mereka tidak mengetahui mengenai faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Berdasarkan dapatan kajian yang dibuat oleh melalui temubuan menjelaskan bahawa responden hanya mengikutkan sahaja kehendak anak-anak walaupun menyedari bagi menurunkan kadar obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Sebagai ibu bapa, seharusnya memotivasikan anak-anak untuk menurunkan berat badan. Namun begitu, responden mengikutkan sahaja kehendak anak-anak mereka dalam membuat pemilihan makanan seharian dan responden tidak mengetahui mengenai setiap nutrisi pemakanan yang diambil oleh anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahawa pengetahuan mengenai amalan pemakanan yang sihat amat rendah. Analisis dapatan kajian bagi responden kelima pula ialah berdasarkan kajian mendapati bahawa responden kelima meskipun sebagai ibu responden mengetahui mengenai pemakanan seimbang, namun didapati bahawa responden telah mengabaikan pengetahuan mereka kerana anaknya merupakan seorang yang memilih dalam pemakanan seharian. Hal ini kerana responden menghormati pandangan anak-anak dan bimbang sekiranya tidak dituruti, anak-anak tidak mahu makan. Sikap ibu bapa yang tidak mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki kerana anak-anak seorang yang memilih makan, fikir kita, maka beliau tidak mahu memaksa anak-anak untuk makan kerana bimbang tidak mahu makan. Sikap ibu bapa yang mengabaikan pengetahuan ini menjadi faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak semakin meningkat dan gagal dibendung. Selain itu, faktor permasalahan obesiti juga semakin meningkat kerana gagalnya ibu bapa mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada. Berdasarkan dapatan kajian responden ke-6 menjelaskan bahawa sebagai ibu bapa, responden mengetahui bahawa sekiranya ingin menurunkan berat badan hendaklah melaksanakan senaman. Namun begitu, ibu bapa tidak mengendahkan pengetahuan itu dan tidak menyatakan bagaimana cara untuk memotivasikan anak-anak sehingga mereka akhirnya tetap menghormati pandangan anak-anak mereka. Hal yang sama juga dinyatakan oleh responden ke-7 yang menjelaskan bahawa beliau mendapatkan makanan di luar rumah akibat kesibukan bekerja dan ada kalanya memasak di rumah. Berdasarkan dapatan kajian, responden berpandangan masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak disebabkan pengambilan makanan manis dan makanan segera. Justru pada pandangan pengkaji, responden hanya memberi pandangan sahaja, iaitu tidak makan manis dan mengambil makanan segera, tiada rujukan dan sebagainya. Pengkaji boleh simpulkan bahawa responden tidak mengetahui secara jelas bagaimana untuk mengurangkan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Malah, beliau juga mengakui bahawa tiada aktiviti fizikal dilakukan akibat penularan wabak COVID-19. Manakala, responden ke-8 juga turut menjelaskan bahawa sebagai ibu bapa, mereka tidak memahami mengenai nutrisi pemakanan anak-anak. Kekurangan pengetahuan mengenai nutrisi pemakanan anak-anak. Hal ini menyukarkan responden untuk mengawal berat badan anak-anak dari akibat kekurangan ilmu pengetahuan menyebabkan agak sukar bagi ibu bapa untuk mengawal berat badan anak-anak mereka. Malah responden juga didapati tidak merujuk kepada piramid makanan atas alasan anak-anak tidak mahu makan makanan yang seimbang. Rumusan.
Berdasarkan dapatan kajian mendapati bahawa kebanyakan ibu bapa tidak memiliki ilmu pengetahuan mengenai obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu, terdapat ibu bapa yang tidak mengetahui cara untuk mengawal pemakanan anak-anak mereka serta tiada teknik tertentu yang diamalkan oleh mereka. Berdasarkan kajian, terdapat ibu bapa yang mengetahui mengenai pemakanan seimbang. Namun begitu, ibu bapa mengabaikan pengetahuan tersebut kerana bimbang anak mereka tidak mau makan. Kebanyakan responden tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi berkaitan informasi obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu, terdapat ibu bapa yang tidak merujuk piramid makanan dalam menyediakan menu seharian hidangan bagi anak-anak. Kebanyakan ibu bapa hanya menyediakan apa sahaja menu masakan di rumah atas permintaan anak-anak. Apatah lagi kebanyakan ibu bapa bekerja di rumah, maka mereka hanya memasak makanan yang mudah disediakan sahaja. Pengetahuan mengenai bahaya obesiti dalam kalangan kanak-kanak bagi ibu bapa amatlah kurang. Pengetahuan ibu bapa untuk menurunkan berat badan amat terhad. Pengetahuan ibu bapa juga hanya mengetahui perkara asas, iaitu hanya menekankan mengurangkan makanan manis dan makanan berkarbohidrat dan tidak menekankan aktiviti fizikal dan senaman. Ini menjadi faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak semakin meningkat. Permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak juga berpunca daripada institusi pendidikan, terutamanya institusi sekolah ataupun tadika dan komuniti yang tiada langkah intervensi dilakukan bagi mengekang permasalahan obesiti. Berdasarkan kajian, pihak sekolah, pihak tadika tidak melakukan intervensi bagi mencegah permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Masalah ini sewajarnya tidak boleh dipandang ringan dan perlu dibendung dengan segera. Pihak pengurusan tadika juga perlu peka memainkan peranan bagi memupuk amalan pemakanan yang sihat dalam kalangan kanak-kanak. Institusi tadika perlu menyalurkan informasi kepada ibu bapa agar dapat membantu ibu bapa membendung permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Apatah lagi pada musim pandemik COVID-19, aktiviti fizikal di luar kelas tidak dapat dilaksanakan. Permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak juga disebabkan oleh faktor persekitaran, misalnya pengaruh ahli keluarga ini sendiri dan pengaruh orang dewasa di sekeliling mereka dalam membuat pilihan mengenai pemakanan seharian mereka. Permasalahan obesiti kanak-kanak adalah didorong oleh faktor kurangnya pengetahuan ibu bapa mengenai pemakanan seimbang pada anak-anak mereka. Laki-laki ibu bapa tidak mengetahui bagaimana ingin memberikan makanan seimbang kepada anak-anak mereka. Ibu bapa menyatakan bahawa anak-anak mereka mendapatkan sumber makanan dari rumah dan ada anak-anak mereka yang mendapatkan makanan secara bungkus saja. Permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak terjadi apabila ibu bapa terlalu mengikutkan sahaja kehendak anak-anak, menyebabkan masalah obesiti tidak mampu untuk dibendung. Selain itu, faktor ibu bapa sibuk bekerja turut menjadi faktor kepada permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Ibu bapa kanak-kanak juga mengakui bahawa mereka tidak mengetahui bagaimana kaedah terbaik untuk menyelesaikan masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Oleh sikap ibu bapa yang terlalu mengikut kehendak anak-anak menyebabkan permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu, permasalahan obesiti dalam pemakanan anak-anak menyebabkan permasalahan obesiti kanak-kanak tidak dapat diselesaikan. Faktor kurangnya pemantauan mengenai kelaparan anak-anak mengambil makanan juga menyebabkan permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Sikap ibu bapa yang terlalu mengikutkan sahaja kehendak anak-anak menyebabkan permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak semakin sukar dan menjadi sukar untuk dikawal. Pengaruh rakan sebaya menyebabkan obesiti dalam kalangan kanak-kanak menjadi semakin meningkat. Hal ini kerana kelazimannya anak-anak akan dipengaruhi oleh rakan sebaya mengenai pemilihan makanan dalam kehidupan seharian. Berdasarkan kajian, ibu bapa mengakui bahawa anak-anak mereka mempunyai tabiat pemakanan yang dipengaruhi oleh rakan sebaya. Contohnya, anak-anak kerap meminta kemajuan hari jadi rakan mereka dan kekerapan anak-anak untuk meminta makanan segera sekaligus menjadikan permasalahan obesiti kanak-kanak semakin serius.
Persekitaran ahli keluarga juga turut menentukan pemilihan makanan dalam kehidupan mereka. Kanak-kanak lazimnya akan dipengaruhi oleh tabiat pemakanan orang dewasa. Hal ini diakui oleh ibu bapa sendiri. Mereka sebagai ibu bapa suka untuk mengawal pemakanan anak-anak mereka kerana dipengaruhi oleh orang-orang dewasa di sekeliling mereka. Justru melalui kajian ini, pengkaji mendapati bahawa ibu bapa yang membentuk sikap anak-anak terhadap makanan dan ibu bapa perlu memberikan informasi yang tepat kepada anak-anak. Berdasarkan kajian menjelaskan bahawa kebanyakan ibu bapa masih tidak mengetahui bagaimana cara terbaik untuk mengawal pemakanan anak-anak. Apatah lagi anak-anak yang terdedah dengan persekitaran orang dewasa, maka kanak-kanak akan mudah terikut cara orang dewasa. Hal ini kerana kanak-kanak akan menjadikan orang dewasa sebagai rujukan kepada anak-anak, terutamanya ibu bapa maupun ahli keluarga yang lain. Hal ini, jika kanak-kanak mengetahui tentang permasalahan obesiti, tentu mereka akan menjaga amanah pemakanan seharian. Seterusnya saya pergi kepada bab 5, kesimpulan dan hasil perbincangan. Okey, pengenalan. Bahagian ini akan menjelaskan keseluruhan rumusan dan kesimpulan yang meliputi dapatan kajian yang telah diperoleh melalui kaedah parental alternatif questionnaire dan telah diubah menjadi soal sidik bersifat terbuka dan struktur. Berdasarkan pemahaman permasalahan kajian iaitu merujuk kepada persoalan kajian yang telah dinyatakan penyelidik, akan menyatakan implikasi kajian, sumbangan kajian dan memberi cadangan untuk kajian seterusnya. Ringkasan dapatan kajian. Kajian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak di tadika. Hasil kajian permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak di tadika di negeri Pahang adalah disebabkan oleh faktor pengetahuan ibu bapa yang terhad berkaitan pemakanan seimbang dan kanak-kanak berkaitan pemakanan seimbang untuk kanak-kanak. Selain itu, kajian juga mendapati bahawa ibu bapa kurang berpengetahuan tentang cara-cara untuk mengawal pemakanan anak-anak. Ibu bapa mengetahui tentang obesiti tetapi menganggap masalah ini bukanlah sesuatu yang serius dan masih pada peringkat awal. Tiada rujukan tentang nutrisi makanan seimbang diguna pakai dalam penyediaan makanan di rumah. Tiada peraturan khusus ditetapkan dalam pemilihan makanan kerana bimbang akan menyekat selera anak-anak jika berbuat demikian. Dapatan kajian juga mendapati permasalahan obesiti di negeri Pahang juga disebabkan oleh kesibukan ibu bapa bekerja. Hal ini menyebabkan mereka tiada pilihan selain membenarkan anak-anak membeli makanan yang digemari di pasar malam, pasar raya, di gerai dan sebagainya. Kebanyakan makanan yang dibeli tidak mengandungi nutrisi yang seimbang. Kekerapan mengambil makanan seperti ini akan menyumbang kepada faktor terjadi masalah obesiti. Dapatan kajian juga mendapati tiada pemantauan makanan oleh ibu bapa, terutamanya dalam tempoh perintah kawalan pergerakan yang menyebabkan banyak masa dihabiskan di rumah. Makanan kudapan seperti snack, makanan segera dan jajan diambil secara berterusan dalam kuantiti yang banyak. Situasi ini turut menjadi faktor kepada masalah obesiti berlaku. Dapatan kajian mendapati faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak tadika di negeri Pahang terjadi kerana kurangnya aktiviti fizikal seperti bersenam dan beriadah. Tempoh berada di rumah kerana penularan wabak COVID-19 menyebabkan pergerakan terbatas sehingga anak-anak lebih terdedah kepada aktiviti menonton televisyen dan menggunakan gadget seperti telefon bimbit untuk menghilangkan kebosanan. Ibu bapa juga tidak merancang aktiviti fizikal untuk mengisi masa senggang anak-anak. Terdapat galakan yang diberi untuk melakukan aktiviti fizikal namun tiada bimbingan khusus diberikan. Kekerapan menonton televisyen dan menggunakan telefon bimbit juga mempengaruhi anak-anak untuk meminta makanan yang kurang berkhasiat kerana dipengaruhi oleh iklan dan maklumat yang boleh diakses melalui media tersebut. Berdasarkan dapatan kajian, pengkaji mendapati bahawa kebanyakan ibu bapa yang ditemubual mengakui sukar untuk mengawal berat badan anak-anak mereka.
Temu bual ini telah dijalankan kepada 8 orang ibu bapa responden. Jadual BMI responden dijelaskan dalam jadual 5.21 seperti berikut. Responden 1 25.6 berlebihan berat badan. Responden 2 27.9 berlebihan berat badan. Responden 3 30.2 obes. Responden 4 25.11 berlebihan berat badan. Responden 5 26.8 berlebihan berat badan. Responden 6 27.40 berlebihan berat badan. Responden 8 26.4 berlebihan berat badan. Juga responden 8 orang terdiri daripada jantina lelaki sahaja kerana kajian ini tidak mengambil kira faktor posisi berikut jantina. Perbincangan dapatan kajian. Perbincangan dapatan kajian ini akan memberi tumpuan kepada hasil dapatan yang dikaitkan dengan teori dan kajian lepas, kajian lapis dengan melihat aspek persamaan dan perbezaannya. Perbincangan akan dipaparkan mengikut 2 soalan kajian yang dinyatakan dalam bab 1 serta dapatan kajian yang telah disenaraikan dalam bab 4. Faktor yang mempengaruhi permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Faktor yang mempengaruhi permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak ialah berdasarkan kajian. Pertama ialah persekitaran anak-anak mereka, iaitu pengaruh daripada ibu bapa, iaitu persekitaran keluarga dan juga mendorong kepada permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Berdasarkan temu bual jelas menunjukkan bahawa suasana makan di rumah menjadi faktor kepada permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Kedua, ibu bapa juga menjadi faktor kepada permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak apabila suasana makan di rumah menjadi faktor kepada permasalahan obesiti. Kedua, faktor permasalahan obesiti kanak-kanak ialah kebanyakan ibu bapa tidak mempunyai ilmu untuk mengawal pemakanan anak-anak mereka. Malah kebanyakan ibu bapa yang ditemui tidak mengetahui tentang nutrisi pemakanan anak-anak. Ketiga, faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak ialah ibu bapa terlalu sibuk bekerja menyebabkan anak-anak mengambil makanan secara bungkus dan membeli sahaja makanan di luar merupakan faktor yang menyumbang kepada permasalahan obesiti kanak-kanak menjadi semakin serius. Seterusnya, faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak ialah tiada aktiviti fizikal dilaksanakan atau dirancang oleh ibu bapa sepanjang musim Perintah Kawasan Pergerakan PKP. Tiada aktiviti fizikal dirancang oleh kebanyakan ibu bapa. Seterusnya saya pergi kepada pengetahuan ibu bapa mengenai obesiti kanak-kanak. Berdasarkan dapatan kajian mendapati bahawa pengetahuan ibu bapa terhadap permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Berdasarkan kajian mendapati bahawa ibu bapa sememangnya memahami maksud obesiti, namun mereka tidak mengetahui mengenai nutrisi pemakanan anak-anak mereka. Terdapat juga ibu bapa yang tidak merujuk piramid makanan dalam menyediakan makanan seharian anak-anak mereka. Terdapat ibu bapa yang tidak mengetahui mengenai obesiti kanak-kanak kerana beranggapan anak-anak mereka sudah mengetahui mengenai obesiti di tadika. Berdasarkan dapatan kajian, terdapat ibu bapa yang mengetahui mengenai bahaya obesiti dan kepentingan makanan seimbang kepada anak-anak mereka, namun begitu mereka mengabaikan pengetahuan tersebut kerana bimbang anak-anak mereka tidak mahu makan sekiranya mereka memaksa anak-anak mereka makan makanan seimbang. Seterusnya, terdapat responden yang tidak mengetahui mengenai nutrisi pemakanan anak-anak mereka. Selain itu, terdapat juga ibu bapa yang ditemu bual hanya mengetahui perkara asal sahaja bagi mengelakkan obesiti. Rata-rata ibu bapa sedar akan perlunya menyekat pengambilan makanan manis kepada anak-anak mereka. Namun begitu, kuasa Perintah Kawalan Pergerakan, anak-anak mereka didapati mengambil makanan di rumah tanpa kawalan, yang menyebabkan faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak masih lagi berlaku. Terdapat dalam kalangan ibu bapa berpandangan bahawa faktor persekitaran iaitu anak-anak meniru pemakanan orang dewasa. Malah berdasarkan dapatan kajian, ibu bapa menjelaskan bahawa mereka tiada teknik tertentu untuk menurunkan berat badan anak-anak mereka. Selain itu, rata-rata ibu bapa tiada ilmu untuk membimbing anak-anak mereka mengenai bahaya obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Tiada bimbingan daripada ibu bapa menyebabkan permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak semakin serius.
Berdasarkan dapatan kajian, ibu bapa mengakui bahawa tiada program intervensi mengenai obesiti yang dijalankan oleh pihak tadika maupun komuniti setempat bagi menambah pengetahuan mengenai permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak untuk ibu bapa dan kanak-kanak itu sendiri. Kekurangan program intervensi obesiti ini serta kekurangan maklumat mengenai obesiti dalam kalangan ibu bapa menyebabkan permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak berusia 6 tahun gagal untuk ditangani sejak dari awal lagi. Justru terdapat dalam kalangan ibu bapa yang ditemubual mengakui bahawa ada membawa anak-anak berjumpa pakar pemakanan namun gagal mengawal berat badan anak-anak mereka kerana tiadanya kawalan sendiri oleh ibu bapa ketika di rumah. Seterusnya, berdasarkan temu bual dan soal sidik, jelas ibu bapa tidak mempunyai pengetahuan mengenai kepentingan senaman dan melakukan aktiviti fizikal bagi mencegah permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Rata-rata ibu bapa yang ditemu bual menjelaskan bahawa akibat pengenalan perintah kawalan pergerakan, mereka tidak merancang aktiviti fizikal bersama anak-anak mereka dan sekiranya ada, hanyalah di waktu petang sahaja. Ibu bapa hanya memberikan galakan tanpa bimbingan menyebabkan anak-anak terus dibelenggu oleh permasalahan obesiti. Hal ini kerana ibu bapa yang sebenarnya terlebih dahulu perlu menunjukkan contoh bagaimana hendak melakukan aktiviti fizikal apatah lagi semasa penularan wabak COVID-19 dan pengenalan perintah kawalan pergerakan PKP. Apatah lagi ibu bapa tidak mengetahui kebaikan bersenam dalam kehidupan. Seterusnya, penularan wabak COVID-19 dan pengenalan perintah kawalan pergerakan menyebabkan kanak-kanak tidak bebas untuk beriadah dan terpaksa menjalani kehidupan yang serba terbatas. Keadaan ini sedikit sebanyak kanak-kanak beralih kepada dunia dalam talian. Hal ini berdasarkan terbubual dan soal sidik, ibu bapa menjelaskan bahawa anak-anak mereka banyak menghabiskan masa dengan telefon dan hanya menonton televisyen. Berdasarkan kajian lepas mendapati bahawa faktor permasalahan obesiti turut berpunca daripada persekitaran keluarga, terutamanya ibu bapa yang mencorakkan personaliti anak-anak mereka dalam kehidupan. Berdasarkan teori ekological Brian Faberner menjelaskan bahawa persekitaran keluarga, terutamanya ibu bapa, memainkan peranan penting dalam mempengaruhi tabiat pemakanan anak-anak mereka. Keluarga juga, iaitu di peringkat mikrosistem, memainkan peranan mendidik anak-anak mengenai masalah obesiti dan bahaya obesiti. Manakala di peringkat makrosistem, sewajarnya peranan pihak tadika untuk memberikan informasi kepada anak-anak tadika dan juga kepada ibu bapa mengenai permasalahan obesiti dalam kalangan anak-anak kanak-kanak. Berdasarkan kajian, juga ibu bapa tidak menyatakan mengenai peranan guru dalam membimbing anak mereka. Malahan, mereka ibu bapa beranggapan bahawa ada anak mereka sudah mengetahui ketika di tadika. Namun ianya tidak berlaku. Anak-anak masih juga mengamalkan tabiat pemakanan yang sama. Berdasarkan teori pembelajaran Mandira menjelaskan bahawa kanak-kanak mempelajari sesuatu berdasarkan pemerhatian terhadap sesuatu perilaku manusia mempunyai proses timbal balik dan berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan manusia mempelajari suatu perkara melalui pemerhatian. Begitu juga dalam pemilihan makanan yang dibuat oleh kanak-kanak dipengaruhi oleh ibu bapa. Berdasarkan kajian dan temubual, terdapat ibu bapa yang menjelaskan bahawa anaknya meniru tabiat pemakanan orang dewasa. Seterusnya, terdapat juga ibu bapa yang ditemubual menjelaskan bahawa rakan sebaya dan pergaulan anak-anak di tadika atau di sekolah mempengaruhi tabiat pemakanan anak-anaknya. Mana sebagai ibu bapa yang sibuk dan berkejaya, mereka hanya membiarkan sahaja anak-anak mendapatkan makanan di pasar malam. Ini bertepatan dengan kajian terbaru yang menjelaskan bahawa makanan di pasar malam adalah makanan yang tidak sihat dan merupakan salah satu faktor permasalahan obesiti kanak-kanak di tadika. Permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak juga terjadi apabila kanak-kanak melakukan retensi atau penyimpanan maklumat mengenai makanan segera. Berdasarkan kajian mendapati bahawa permasalahan dalam kalangan obesiti
dalam kalangan kanak-kanak adalah disebabkan oleh kekerapan anak-anak meminta makanan segera. Hal ini bertepatan dengan laporan akhbar yang menjelaskan bahawa kemudahan akses kepada makanan segera menjadi lebih mudah di waktu pandemik. Ini kerana kanak-kanak akan memesan makanan secara atas talian, apatah lagi semasa musim pandemik. Anak-anak hanya menghadap telefon dan televisyen sahaja. Maka ianya lebih mudah untuk anak-anak menyimpan maklumat mengenai makanan segera, iaitu anak-anak akan meminta berdasarkan apa yang mereka lihat dan mempengaruhi cara pemakanan mereka. Permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak juga disebabkan oleh kekurangan aktiviti fizikal yang dilakukan oleh anak-anak. Kebanyakan ibu bapa yang ditemubual kurang menyedari kepentingan senaman aktiviti fizikal bagi mencegah obesiti. Ibu bapa kurang menekan kepentingan senaman fizikal dalam kehidupan seharian mereka. Terdapat ibu bapa yang ditemubual hanya memberikan galakan sahaja kepada anak-anak dengan menyuruh anak-anak bersenam di halaman rumah, tetapi tidak melakukan bimbingan dan aktiviti bersama anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak akan mengelak dan akhirnya aktiviti senaman tidak dilakukan. Selain itu, terdapat ibu bapa yang akan membawa anak-anak bersenam jika ada kelapangan dan memberi alasan sibuk dengan kerjaya tiada masa lapang untuk membawa anak-anak untuk bersenam. Konklusinya, ibu bapa tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang obesiti kanak-kanak. Ibu bapa atau penjaga juga didapati tidak tahu cara yang tepat untuk menyampaikan maklumat tentang obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Ibu bapa tidak membimbing anak-anak untuk mengamalkan pemakanan yang sihat dalam kehidupan mereka. Kegagalan ibu bapa mendapatkan informasi mengenai bahaya obesiti kanak-kanak. Malah ibu bapa sendiri tidak tegas terhadap anak-anak dan ibu bapa tidak melakukan sebarang pembacaan mengenai pemakanan yang sihat. Seharusnya adalah kerana tiada mengenai pemakanan yang sihat. Seterusnya adalah kerana tiadanya program intervensi di tadika yang memberi maklumat kepada anak-anak dan ibu bapa mengenai bahaya obesiti. Sedangkan tadika adalah wadah utama untuk mendapatkan ilmu. Namun, itu tidak berlaku di negeri ini. Kesedaran mengenai bahaya obesiti kanak-kanak amat rendah, terutamanya dalam kalangan ibu bapa. Implikasi dapatan kajian. Bahaya ini merupakan perbincangan tentang implikasi dan cadangan kajian berdasarkan dapatan kajian sebelum ini. Pengkaji menggariskan satu implikasi utama yang melibatkan implikasi amalan merangkumi langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak berkepentingan dan yang terlibat secara langsung seperti ahli keluarga, pihak ibu bapa, komuniti setempat dan pihak pengurusan tadika dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Implikasi terhadap keluarga. Implikasi kajian ini, yang pertama, kajian ini akan memberi implikasi kepada keluarga, khususnya ibu bapa. Melalui kajian ini diharapkan kepada ibu bapa agar mereka lebih membuka mata mengenai permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Melalui kajian ini diharapkan kesedaran ibu bapa mengenai permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Ibu bapa perlu cakna mengenai perubahan berat badan yang dialami oleh anak-anak mereka. Melalui kajian ini, ianya akan memberi kesedaran kepada ibu bapa untuk menambah pengetahuan mengenai permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Melalui kajian ini, ibu bapa dapat memahami pelbagai faktor yang menyebabkan masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Implikasi kepada pihak pengurusan tadika. Kajian ini akan memberi kesan kepada pihak pengurusan tadika mengenai permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini kerana kajian ini menunjukkan kanak-kanak tidak mengetahui informasi yang tepat mengenai obesiti dan juga amalan pemakanan yang sihat dalam kalangan kanak-kanak. Justru melalui kajian ini diharapkan dapat membuka mata para pengurusan tadika mengenai permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak adalah masalah yang serius, khususnya bagi kawasan luar bandar.
implikasi kepada komuniti setempat. Kajian ini akan memberi implikasi kepada komuniti setempat mengenai bahaya obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Komuniti setempat seperti di kawasan kejiranan setempat perlu mengadakan kempen mencegah obesiti dalam kalangan kanak-kanak, terutamanya di kawasan sekitar kampung dan juga di sekitar kawasan perumahan mereka. Implikasi kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan institusi yang bertanggungjawab menjaga kesihatan awam di Malaysia. Melalui kajian ini, diharapkan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dapat melangkah satu pilihan tindakan yang progresif agar ibu bapa dan masyarakat cakna kepada bahaya obesiti dan faktor-faktor obesiti dalam kalangan kanak-kanak, khususnya pada masa penularan wabak COVID-19. Pengkaji berharap dapatan dalam kajian ini dapat dijadikan garis panduan kepada pihak kementerian untuk merangka satu tindakan yang efektif bagi membendung permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, dicadangkan untuk melaksanakan dan meneruskan program intervensi khususnya di tadika sehingga di peringkat rendah dan menengah. Program ini boleh dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pendidikan jasmani. Murid-murid didedahkan dengan pengetahuan tentang ukuran BMI mereka supaya mereka mengetahui sama ada dalam kategori obes ataupun tidak. Sumbangan kajian. Berdasarkan penemuan kajian-kajian ini dapat memberi sumbangan yang penting terutamanya dalam bidang pendidikan dan bidang kesihatan. Hal ini kerana kajian tentang permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak terutamanya pada era penularan wabak COVID-19 kurang dijalankan di Malaysia. Kebanyakan kajian tentang obesiti yang pernah dijalankan di negara ini menjurus kepada faktor genetik, baka dan keadaan sosioekonomi sahaja. Kajian ini meneroka informasi baru tentang permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak dan merupakan satu inisiatif untuk memberikan informasi kepada ibu bapa, ahli keluarga dan masyarakat agar mempunyai ilmu pengetahuan mengenai permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Usaha ini juga diharap dapat memberi kesedaran peri pentingnya pencegahan awal kepada masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Pencegahan awal dapat menghindari daripada masalah obesiti semakin serius berlaku, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak yang akan berterusan apabila dewasa kelak. Oleh itu, kajian ini berperanan sebagai penambahbaikan terhadap kajian mengenai obesiti sedia ada. Selain itu, kajian ini dapat memberi sumbangan kepada pihak institusi pendidikan seperti tadika, sekolah, IPT, ataupun institusi pengajian tinggi. Okey, seterusnya saya pergi kepada cadangan dan kajian lanjutan. Kajian yang telah dijalankan ini hanya memberi pengetahuan secara keseluruhan faktor-faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak di tadika di Negeri Pahang dalam kalangan murid prasekolah. Kajian ini hanya dilaksanakan di Negeri Pahang dan hanya melibatkan murid 6 tahun berbangsa Melayu sahaja. Kajian ini merangkumi faktor-faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak sahaja dan tidak merangkumi gambaran keseluruhan faktor-faktor permasalahan obesiti di Malaysia seperti yang disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh itu, banyak penyelidikan yang boleh dilaksanakan menggunakan borang soal sidik dan kaedah terbual sebagai lanjutan kepada kajian ini. Oleh itu, cadangan kajian pada masa akan datang adalah seperti berikut. 1. Pengkaji mencadangkan kajian dilaksanakan terhadap permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak mengikut etnik, iaitu kajian dilakukan terhadap kanak-kanak bermasa China dan India. 2. Memandangkan maklumat yang diperoleh berdasarkan borang soal sidik dan kaedah terbual menjelaskan bahawa tiada program intervensi dijalankan oleh pihak tadika bagi mencegah permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak, maka kajian seterusnya adalah melihat apakah wujud program intervensi obesiti dijalankan oleh pihak tadika dan melihat sejauh mana keberkesanan program intervensi tersebut. 3. Pengkaji mencadangkan satu kajian khusus perlu dijalankan secara bersama
untuk mengkaji mengenai hebahan maklumat mengenai bahaya obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Adakah ianya sampai kepada ibu bapa, guru dan pengurus tadika. Malah polisi makanan yang telah dibuat oleh pihak Kementerian Pendidikan untuk digesa untuk mengkaji polisi makanan yang telah diperkenalkan di tadika. Keempat, pengkaji mencadangkan kajian dilakukan dalam kalangan murid tadika mengikut jantina supaya permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak mengikut jantina dapat diketahui. Kelima, pengkaji mencadangkan bahawa kajian lanjutan dilakukan bagi mengkaji tekanan dalam pekerjaan yang menjadi faktor kepada obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini berdasarkan laporan akhbar mendapati bahawa tekanan ibu bapa boleh menyumbang kepada permasalahan obesiti kanak-kanak. Kesimpulannya, permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak didorong oleh pelbagai faktor. Faktor ibu bapa, keluarga dan persekitaran merupakan faktor utama yang menjadi faktor permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Permasalahan ini menjadi semakin rumit tatkala negara berdepan dengan penularan wabak COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan diperkenalkan menyebabkan suasana kehidupan ibu bapa dan anak-anak juga berubah, beradaptasi dengan norma baru. Kesibukan ibu bapa bekerja dari rumah menyebabkan mereka secara tidak sengaja mengabaikan keperluan makanan sihat untuk anak-anak. Selain itu, permasalahan obesiti dalam kalangan kanak-kanak juga adalah disebabkan oleh suasana persekitaran kanak-kanak seperti pengaruh rakas bahaya, penyuluhan tabiat makanan orang dewasa di sekeliling, khususnya ahli keluarga. Berdasarkan teori ekological Branford pernah menjelaskan bahawa dalam peringkat mikrosistem, kanak-kanak berinteraksi bersama ibu bapa dan ahli keluarga sahaja. Kemudiannya pada peringkat mesosistem iaitu rakas bahaya, seterusnya peringkat makrosistem yang melibatkan peranan-peranan institusi tertentu untuk menyebarkan maklumat kepada ibu bapa, seterusnya kepada kanak-kanak. Hal ini bertepatan dengan teori psikososial Erikson iaitu anak-anak akan mempunyai inisiatif untuk mencuba sesuatu perkara yang baru telah menjadi faktor kepada permasalahan obesiti. Seterusnya kanak-kanak akan belajar melalui apa yang dilihat di sekelilingnya, termasuklah cara pemakanan. Sekian, terima kasih.